Oleh kerana benda ni jarang dengar, ramai orang kita bahkan termasuk alim ulama' kata tak ada benda-benda gini. Tak ada dah sekarang. Dia kata tak ada. Dia kata tauhid, tasawuf. Mana ada pula tauhid, tasawuf. Berarti itu tidak memahami baik-baik. Artinya itu tidak faham hakikat ilmu tasawuf. Dalam bahasa mudah, ilmu tasawuf itu dikenali sepertilah kampung halaman dikenali dengan cara tengok peta. Orang kenal kampung dengan cara tengok peta. Dia kenal suti-suti kampung. Ni nak khabar tasawuf ni kalau dipelajari menusi kitab semata-mata, tidak mengaji dengan alim ulama, mengambil petua, dia akan jadi gini. Begitulah bandingan. Akan berlaku banyak kekeliruan. Itu kalau semata-mata menyelami tasawuf dengan cara berkitab, tapi tidak nak merojok kepada petunjuk-petunjuk alim ulama'nya. Sama juga bila timbul istilah tauhid tasawuf ni, sehingga sebagian orang kata tak ada, dua benda yang lain-lain. Tauhid benda lain, tasawuf benda lain. Guana fahamilah bahawa sebenarnya tasawuf ini adalah peningkatan dari tauhid, penghayatan tauhid. Itu orang panggil tauhid tasawuf. Ataupun perkataan lain orang panggil tauhid sufi. Dua serupa, tauhid ahli tasawuf. Kalau tauhid tasawuf tu tauhid dari dimensi tasawuf. Dah mana yang boleh jadi gitu tu? Kok mana yang jadi gitu? Jadi seperti yang saya kata tadi tu, sebenarnya tasawuf ini adalah penghayatan daripada tauhid. Baik, apa kata alim ulama tentang tasawuf? Definisi. Kena rujuk kepada takrifan yang diberikan ulama tentang tasawuf. Antara takrifan-takrifan yang terkenal diberikan oleh alim ulama bernamanya Ma'ruf Al-Qurqi. Tokoh ni antara tokoh besar ahli tasawuf, kerana dia melibatkan tokoh ni. Sebab apa jadi tokoh besar? Imam-imam mujtahidin banyak kaitan dengan tokoh ni. Ma'ruf Al-Qurqi, Al-Imam Ahmad, tokoh ternama. Kerana apa? Ulama-ulama mujtahidin di kalangan fuqaha ni ada kaitan dengan imam ini, Ma'ruf Al-Qurqi ini. Baik, apa kata beliau? Antara takrifan-takrifan yang diberikan oleh Ma'ruf Al-Qurqi tentang tasawuf ni, dia kata al-akhzu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Apa benda mana? Al-akhzu bil haqa'iq, yakni dengan erti berpegang bulat-bulat hati itu terhadap hakikat-hakikat. Hakikat benda, berpegang dengan bulat hati kita tu hakikat-hakikat ketuhanan Allah, ketauhidan Allah, kejak bulat. Yang ni tak akan berlaku satu perkara itu kecuali dengan takdirnya. Kemah pegang bahawa tak akan dapat rezeki kalau tidak dengan taksim pembahagian Allah. Tak akan berlaku kematian kalau tidak dengan ketentuan urusannya itu. Bahawa semua perkara itu dalam talukan ilmunya. Pegang kejap. Dah hati ke mana pegang kejap ni? Hati yang napok tu. Napok tu orang panggil syuhud dalam istilah tasawuf. Jadi bahasa kasar tasawuf ini adalah hati yang melihat hakikat tauhid dengan terang dan nyata, sehingga membuahkan yakin. Bola hati, kinapok, hati napok. Hati napok tu orang panggil syuhud. Rasa. Hak rendah sikit napok, tapi tidak kukuh orang panggil merasai, menjiwai, menghayati. Kalau dia teguh lagi, itulah hakikat disebut tadi al-akhzu bil haqa'iq. Dalam istilah ahli tasawuf orang panggil fana. Dia dah nampak benda lain dah, hanya Allah saja dah. Orang ogeh mana pun duk jadi kakak. Artinya apa? Itulah tauhid sufi. Itulah sebenarnya tauhid sufi. Iaitu hasil daripada melihat hakikat tauhid. Hati itu merasai, menjiwai hakikat tauhid.
Lalu kesan daripadanya apa? Baru disebut oleh Syekh ni, wal yasu mimma fi aidil khalaiq, putus asa terhadap apa yang dimiliki oleh makhluk. Yang ni tak berasa senang. Apa tidak berasa senang? Hati tu tidak lagi ada keinginan terhadap apa yang Allah Ta'ala beri ke orang lain. Dengan erti hatinya bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Hati itu zuhud, sehingga apa yang orang lain ada tak seliu sikit pun. Jadi semua ini adalah kesan daripada hati yang melihat hakikat tauhid, bahawa Allah yang menentukan. Kau ada bahagianmu ada, kau tak ada, tak ada, jangan carilah. Sikap ni mari daripada pandangan tauhid. Jadi tauhid tasawuf, itulah sebenarnya tasawuf. Itu sebenarnya suatu yang timbul daripada ketauhidan. Tapi hari ni kata mana tauhid, tasawuf. Tengok tarif yang lain lagi, melarat sikit tak apalah. Saya nak khabar kenapa perlu kau ada tauhid jenis tasawuf ni, tauhid sufi ni. Perlu. Kat mana perlunya ni? Ni nak khabar ni je sebenarnya, nak rekod. Dalam kadang ada orang kata tak perlu, kita kata perlu. Kau anda lah nak makan mana-mana pun. Baik, tengok seorang lagi antara tarikh yang terkenal, Syekh Abdul Halim Mahmud pilih tarikh ni dalam kitabnya Qadhiyatut Tasawuf Al-Munqiz min Ad-Dhalal. Dalam muqaddimahnya itu, ketika membahaskan tasawuf, dia memilih satu tarikh yang dianggap melengkapi maksud tasawuf. Dikemukakan banyak tarikh, tapi dipilih salah satu definisi yang dianggap melengkapi. Apa kata Al-Qattani? Tasawuf itu adalah safaun wa musyahadatu, jernih hati, bersih hati, lalu menyaksikan hakikat ketauhidan yang membawa kepada yakin. Tidak lagi dengan apa yang disebut oleh Ma'ruf Al-Qurqi, serupa je, cuma ayat je lain, perkataannya lain. Hati dijernihkan, lalu melihat hakikat ketauhidan yang tinggi dan meyakinkan. Serupa je. Jadi hakikat tasawuf itu adalah penghayatan daripada tauhid. Jadi bila hati mula merasai, menjiwai, mengingati, bermula dengan ingat. Lepas tu bila ingat semua hakikat tauhid itu, ia timbul rasa. Bila dia kuat, Allah panggil menyaksikan. Lebih-lebih lagi ingatan yang kuat yang melupakan yang lain, itu dalam istilah tasawuf orang panggil syuhud. Benda mudah, benda taklah mudah sangat, tapi taklah payah sangat. Tapi benda tu dikelirukan. Baik, perlu apa tauhid sufi ni? Perlu apa? Baik, salah satu daripada cabang-cabang tauhid, orang panggil tauhid al-af'al, iaitu kita meyakini segala apa yang berlaku ini adalah perbuatan Allah. Dengan arti segala apa yang berlaku, sama ada perbuatan tu kecil ke besar ke, gerakan bulan, gerakan matahari, gerakan manusia, hakikat segala kejadian ini adalah berkait dengan kekuasaan dan kehendak Allah. Dalam bahasa lain, itu adalah perbuatan Allah. Itu antara cabang-cabang tauhid yang perlu kita faham. Baik, kalau kita fahami tauhid ini, dan memang menjadi kewajipan kita memahaminya, maka itu dinamakan tauhid ilmu, tasdik namanya. Tauhid ilmu dan tasdik ini faham di akal, tapi tidak terasa, tidak teringat di hati. Jadi hak tak teringat di hati tu lah lubang. Jadi lubang. Lubang apa? Lubang dimasuki riya, lubang dimasuki ujub. Dimasuki riya dan dimasuki ujub. Jadi sebab itu masalah yang terjadi bukan masalah tidak tahu, tapi tidak ingat. Itu masalahnya, bukan tidak tahu. Sebab itu penyakit ini menghinggapi alim ulama. Penyakit riak dan ujub ni kerek, kata orang, menghinggapi jiwa para